Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Lutut X Lutut ataupun Lutut Bertemu Lutut. Hari ini sekali lagi kita bersama dengan Acin, Ustadz Yasin. Boleh panggil Ustadz kah? Kita ulang balik. Oke. Tak payahlah, Bang. Apa lah, kayak Acin lah, Acin. Boleh boleh follow ya, TikTok, Instagram. Sini sini, follow. Nanti Ustadz edit lah. Oke, Ustadz, kita direct to the point lah, kita straight to the point. Baru-baru ini ada satu case yang tiba-tiba meletup, viral. Di mana case ini sebenarnya sudah 2 tahun berlarutan, di mana case seorang pelajar Mahathafiz madrasah Hmm, di Pulau Pinang, ya. dan setahu saya Ustadz pun belajar, Yasin pun, Acin belajar di Pulau Pinang kan? Iya, aku pun Ah, kaji juga tuh, madrasah mana lagi nih? oke, bila mana case ini sudah 2 tahun, di mana pelajar tersebut telah diliwat, bukan oleh pelajar, yang dahsyatnya dia diliwat oleh gurunya sendiri, ustadz yang mengajar di madrasah yang dia dia menuntut lah. Jadi Ustadz, mau tanya Ustadz, adakah perkara sebegini ataupun case-case begini adalah biasa terjadi di madrasah atau macam mana? Boleh bagi pencerahan sedikit Kak? Kenapa? Kenapa budak madrasah yang jadi mangsa? Oke lah, dulu kan sebelum aku masuk madrasah nih, masa di sekolah dulu aku mau elak daripada benda-benda beginilah, percampuran antara laki perempuan ni kan. Kita mau selamatkan iman kita ni, kita pun pergilah masuk madrasah. Tapi bila kita masuk madrasah ni kan, no, rupanya kita punya ujian ni lagi berat lagi. Kenapa Ustadz? Kenapa ujian dia berat? Sebab ujian di sekolah ni dia ujian dengan orang yang lawan jenis, perempuan. Oke, Tapi bila kita masuk madrasah, kita diuji dengan sesama jenis, lelaki pula. Jadi punca dan ni kenapa pula? Kalau kita tengok kes ustaz ni kan, sebenarnya benda ni kan, dia ada kaitan dengan amrod. amrod. Apa Lelaki, tuh amrod? Apa tuh amrod? okey, amrod ni, kalau kita tengok dia punya maksud amrod ni dalam segi bahasa Definisi lah. lah. Definisi amrod ni dalam bahasa Arab adalah yang bersih pipinya daripada bulu, tiada janggut. Bagi manusia dan dahan yang tiada daun bagi tumbuhan. Jadi maksudnya kalau manusia ni, amrod ni dia lelaki yang bersih lah. Tiada janggut, tiada misai. Muka dia ni persis wanita lah orang beritahu. Adakah status, bukan juga mumayyiz, tapi iyalah yang menuju ke arah baldik yang masih yang Dia keadaan ni lah, orang beritahu muda belia lah. ah, Belia. sebab sebab bila sudah matang nih kebiasaan akan tumbuh jerawat dan Dia misai, janggut. kadang-kadang ikut genetik juga. Ikut Ada yang genetik. sampai umur 20 pun belum lagi ada janggut. Oh, masih dikira amrod nggak begitu? Yang ni orang panggil ajrad. Ajrad. Lelaki yang dewasa Oke, tapi mukanya masih bersih. Dan orang oke. tengok pun akan terpesona kan. Lelaki tengok pun, "Ish, ini lain macam ni muka lelaki ni." Jadi adakah Korea tuh ajrad? Ajrad plastik. Ah, Korea tuh kiranya Korea tuh ajrad lah kan? Boleh dikatakan Korea, lepas tu Jepun, orang-orang China yang genetik dorang memang begitu. Yang Oke, kalau tumbuh jambang pun memang lambat. oke. Dorang ni kira begitulah, ajrad lah. Bukan genetik yang berbulu-bulu macam. Dan amrad ni dalam istilah fiqhnya pula, dia kata, inilah remaja lelaki yang telah balik dan belum tumbuh janggut Oh, walaupun misainya sudah mula kelihatan. oke. Tapi belum tumbuh janggut lah. Syarat itu janggut. Syarat janggut kan? Ha. Remaja bermakna seorang itu sudah balik dan belum mencapai 30 tahun. Belum mencapai 30 tahun. Ini dalam istilah fiqh dia. Oh, serius Maksudnya ya? Jadi, maksudnya ajrad ni dah lebih 30 tahun lah. oke, Di bawah tu dia dikira amrad. Adapun jika setelah umur itu dia masih belum tumbuh janggut maka dinamakan ajrad. oke. Jadi pasal amrad ni kan long, banyak Ya, masyarakat kita ni sebenarnya tak tahu pasal istilah adik angkat, abang angkat. Lepas tu lagi-lagi orang yang tak pernah masuk asrama kan. asrama. Lagi-lagi yang tengok sekarang ni mungkin di kalangan orang tengok ni belum pernah masuk asrama, Belum ke university. belum universiti, ada yang Tapi university kurang lah case-case. Ada tuh ada. Cumanya mungkin dorang nih sudah matang dan dorang pun sudah tahu macam mana untuk sudah tahu skill lah kan. disembunyikan benda tu. Disembunyikan nah sebab yalah susah lah mau komen pasal benda ni, nanti kita sentuh lain kali lah. Oke, sambung. Adakah terdapat hukum-hukum tertentu terhadap yang orang-orang amrod ataupun golongan amrod atau ajrat? Okey, sini aku tengok tadi kan, pasal isu berjabat tangan dengan amrod ni pun, kalau dengan syahwat memang haram. Haram. Sudah maklum akan haramnya. Dan ni kalau macam kita berjabat tangan kan, macam saja-saja pun, Oke. ada hukum yang mengatakan makruh kalau saja-saja haram.
Maksudnya mungkin dia datang salam kita dulu kah, atau Oke. kita yang salam dia kan. Dan amrod nih pun, kalau dia ni seorang hafiz, dia untuk jadi imam tu kan, tak digalakkan untuk jadi imam. Sebab? Sebab dia amrod. Dan dalam istilah apa, hukum lah, kalau kita ambil daripada segi hukum, seorang amrod ni dia tidak diwajibkan untuk sembahyang berjemaah di masjid, Oke. dan dia tidak digalakkan untuk menjadi imam kepada orang ramai sebab dia amrod. Adakah akan jadi asbab fitnah? Betul, sebab kadang-kadang amrod ni bukan sejak mukanya, kadang-kadang dari lekuk badannya pun, Fizikal lah. fizikal, bahkan suaranya pun bila baca Quran tu mungkin persis wanita begitu. Kiranya dia bersuara hendaklah lembut, tapi kiranya suaranya memukau gitu. Lagi-lagi yang belum balik kan, Ya, betul. kita pun pernah mengalami fasa tu, Betul. kita pun semua pernah jadi amrod. Ya. Jadi oke. Ada dalam zaman tu kita mungkin suara kita bersih, Betul. kan? Ndak pecah, ndak Tak besar. pecah, tak besar. Jadi mungkin persis wanita. Jadi sebab itulah dia ni tak digalakkan jadi imam. Alright. Oke, Ustaz. Seterusnya kan, selesai sudah kita di amrod dan ajrod tadi. Hmm. Oke. Kenapa kes liwat begini terjadi di madrasah? Kenapa golongan hafiz dan pelajar institusi macam pondok, madrasah nih yang terlibat, yang biasa jadi orang kata bangsa terhadap Kes-kes yang kes-kes begini lah. begini lah, kes-kes seks luar tabi'i. Oke, sebenarnya bagi orang yang pernah masuk asrama ataupun yang pernah belajar di luar negara ke universiti mana-mana kan, kes ni mesti ada. Mesti ada kes ni. Cuma dia tidak diviralkan. Betul? Dan ini tidak diviralkan. Tapi bila dia melibatkan dengan Pak Lebay, orang yang berserban, berjubah seakan-akan malaikat, bersih. Dan pula melibatkan dengan ustaz. Oke. Ustaz yang masyarakat pandang dengan pandangan yang tinggi, Pandangan mulia. pandangan mulia. Lagi-lagi hafiz Quran kan. Betul? Bila terlibat dengan kes begini, dia jadi spotlight tau dalam masyarakat. Ya, betul. Dia jadi benda yang, serius lah. Ustaz buat begini. Jadi benda ni jadi spotlight. Sedangkan benda tu jadi biasa di kalangan pelajar universiti. Tapi yang menjadi isu di sini, bila ibu bapa, aku tengok di komen tu kan, Oke. kalau kita tengok di komen TikTok tu, ramai yang beritahu, aku pun baru mau hantar anak pergi tahfiz, tak jadi. Betul. Sebab kes begini. Sebenarnya kan, mindset ibu bapa ni kita kena sebetul balik lah. Ibu bapa yang mendengar ni, kalau kita berfikiran begitu, tak payahlah hantar juga anak-anak kita ni pergi asrama penuh. Tak payahlah hantar anak-anak kita pergi universiti. Sebab di asrama penuh, universiti pun ada benda begini. Betul. Ada kes-kes yang begini. Aku dulu lah aku sekolah asrama. Oke, di asrama aku ni pun ada terjadi aktiviti yang adik angkat, abang angkat. Aku, kalau lah contoh, tapi syukurlah aku tak jambu kan. Kalau lah orang offer tiba-tiba aku, Long, kau jadi adik angkat tu, seram. Macam lagi belanja. Seram. Dia pun tekniknya tu, mungkin dia, biasalah senior. Kadang kita biasa senior membuli junior. Tapi bila contoh ada roll call, ataupun kes-kes yang suruh-suruh ni kan, ragging semua ni. Betul. Golongan-golongan ni jadi kecualikan tau. Sebab dia ada abang angkat dia. Betul. Ada abang yang jaga. Ada abang yang jaga. Geli gila. Ini sebenarnya kan kepada orang yang tengok ni, mungkin di kalangan budak-budak yang baru masuk asrama, yang masih amrod lagi, masih berusia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Kamu mesti hati-hati benda ni tau. Benda ni kita nampak halus. Benda ni kita nampak biasa. Nampak macam jarum kan, nampak macam helaian rambut dalam tepung saja. Tapi bila kita tengok balik, benda ni sebenarnya berat, sangat berat. Kalau kita ambil daripada quote, ambil daripada perkataan Sayyidina Anas bin Malik lah. Saya ambil perkataan Sayyidina Anas bin Malik, siapa? Nanti cut lah. Mana perkataannya? Berapa minit sudah, Bin? 9. Kalau kita ambil daripada perkataan Sayyidina Anas bin Malik, dia beritahu, kamu melakukan sesuatu perkara yang kamu melihatnya dengan pandangan yang ringan, halus. Oke. Kita tengok macam-macam pun, benda ni biasa aja nih, adik angkat nih. Kita boleh sentuh dia, boleh Betul. melawak dengan dia kan. Seakan lebih ringan dari rambut. Macam benda tu tak salah. Tak ada salah dalam segi agama. Sedangkan kami, yakni sahabat, di zaman Rasulullah SAW melihatnya sebagai sesuatu yang membinasakan. Bagi para sahabat kan, benda yang ringan begini pun menganggap macam terlihat aurat satu orang wanita. Ada satu orang sahabat tu terlihat aurat satu orang wanita
dia pun malu untuk menunjukkan mukanya di depan Rasulullah. Mas Begitu ihtimamnya sahabat ni kan. Sebab satu, mereka ni berdamping dengan Rasulullah lah. betul, Setiap hari mereka punya iman ni diperbaharui oleh Rasulullah. Seakan-akan syurga dan neraka itu di hadapan mata mereka. Jadi berbeza dengan kita sekarang. betul. Iman kita Ustaz, maaf aku potong. Iman kita dengan iman apa para sahabat dulu yang hidup zaman Rasulullah lah, hidup zaman di mana Islam disebarkan, mana zaman pembentukan Islam jadi kan di kota Makkah. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kita boleh tengok macam mana iman para sahabat ni sentiasa diperbarui. Tapi dibandingkan dengan iman kita yang hari ini, iman kita ni kita istilahkan lah ya, saya istilahkan macam baju lah. Baju bila kita pakai hari-hari dia akan lusuh. Jadi bila lusuh kita mesti dapatkan baju yang baru. Kita mesti tukar baju yang baru, ganti baju yang baru, baju yang lagi bersih, lagi cantik. Begitu juga dengan iman. Tapi hari ini iman kita kalau dia macam graf forex. Forex kejap naik, kalau naik baguslah, kalau turun. Kalau tiba-tiba stagnan terus, kan masalah. Dan yang paling dahsyat lagi, Nabi pernah ada satu hadis yang aku dengar. Iman kita sekarang ni, Ya. di pagi hari beriman, di petang hari kufur. Oh, Maksudnya bukan naik turun tau loh. Keluar masuk sudah iman sama sekarang ni. bukan turun naik sudah. Dan kita boleh tahu waktu satu orang tu dia melakukan maksiat, iman dia tercabut. Iman dia akan tercabut. Satu orang tu dia buat zina ataupun dia minum arak, iman dia tercabut. Bila lepas dia buat maksiat tu, barulah Allah akan kembalikan iman dia. Barulah rasa, benda ni salah aku buat ni, astagfirullahaladzim, salah aku buat. Tapi masa dia buat tu dia tak rasa bersalah tu no. Masa buat tu iman tercabut. Ya Allah. Buat tu iman tercabut. Jadi Oke, terkendala sedikit tadi. Oke, Ustaz. Seterusnya Ustaz, untuk amrod dengan ajrat nih. Sebelum kita ke next thing lah untuk dibincangkan kan. Adakah cara macam mana untuk mengelakkan fitnah bila amrod dengan ajrat nih di sekolah-sekolah? Sebab kalau kita nampak di sekolah pun amrod lah. Oke. Tadi kita sentuh pasal di asrama ataupun di mana-mana tempat lah. Bila mana ada adik angkat, abang angkat, semua nih. Jadi macam mana untuk elak benda daripada terjadi, ataupun ada viewers di dalam kita tengok ke, ataupun parents mungkin boleh ambil perhatian, mungkin boleh ingatkan anak-anak bila mana ada offer untuk jadi adik angkat ya kan, bila orang masuk ke asrama. Dan yang paling penting persediaan masuk ke asrama. Sebab bila hantar anak ke madrasah pada usia muda ni, rasanya kena persiapkan lah kan dengan ilmu-ilmu mandiri, ilmu-ilmu berdikari. Macam mungkin boleh latih dari awal untuk makan cuci piring dekat rumah kan, start umur 7-8 tahun. Kalau yang merancang untuk antar anak-anak ke madrasah ataupun ke asrama pada usia yang muda, mungkin 12-13 tahun. Seterusnya ajar mungkin cara untuk basuh baju, dan kuranglah kebergantungan terhadap senior-senior ataupun abang-abang kan, status abang-abang. Ya, macam mana Ustaz? Ustaz bersetuju juga atau tidak? Atau Ustaz ada apa-apa cadangan kah? Mungkin. okey, pasal cara pencegahan kan. Ya. Sebenarnya aku ambil contoh daripada madrasah kami lah. Okey, boleh search di Google, Madrasah Miftahul Irfan Balik Pulau Pinang, madrasah terbaik di Pulau Pinang. InsyaAllah selamat. Madrasah kedua terlama di Malaysia, Oh, kedua terlama. kedua tertua. Tertua. Pertama di Kubang Bujuk. Oh, Kubang Pujuk, dekat dengan tempat aku belajar dulu tu. Ya, Terengganu. Yang kedua ni lah, Madrasah Miftahul Irfan 1986. Lama sudah ya. Jadi aku ambil contoh daripada madrasah aku ni kan. Aku tengok memang terkawal. Aku bukan mau bias lah di sini. Sebab memang aku duduk dalam tu daripada 2017 sampai 2023. Memang kes-kes begini loh, memang susah mau dapat. Satu punca dia aku tengok daripada mudir dia sendirilah. Kami punya ustaz. Semoga Allah panjangkan umur dia. Semoga Allah berkati rezeki dia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada seluruh alam. Ustaz Syamsuddin ni, dia memang banyak korban untuk agama. Dia ambil amanan Sayyidina Umar tau. Sayyidina Umar ni masa dia jadi Amirul Mukminin, dia akan meronda di kota Madinah tu. Betul. Dia akan meronda, dan kalau dia tengok ada orang yang belum tidur, dia akan cambuk orang. Dia akan rotan. Sebab Dia kata, tidurlah kamu. Tidur awal untuk senang bangun tahajud besok. subhanallah. Dia tak suka tengok orang lepak-lepak malam. Jadi ustaz kami ni, dia ada sifat begitu loh. Jam malam-malam dia akan ronda. Kadang-kadang jam 12 dia akan datang. Okey. Jam 1. Dia tak tentu. Dia punya algoritma tu berubah-ubah. Unpredictable. Unpredictable.
Jadi Ustaz kalau kita lepak-lepak begini kena ambat lah nih? Kadang-kadang waktu petang tuh kalau lepak di tempat yang tidak dinampak orang pun, macam Oke. contoh kita lepak di maktabah, di library kan, di library ataupun dalam dom, ustaz tu memang akan suruh keluar. Kalau mau lepak, lepak di tempat yang orang boleh tengok. Oke. Jadi dengan berkat usaha ustaz tu, berkat mujahadah dia, dia jaga benda-benda ni semua, memang dah ada loh. Alhamdulillah dah ada kes-kes yang berat-berat. Mungkin abang adik tu ada. Tapi kes yang berat-berat macam liwat, lepas tu yang melibatkan sentuhan fizikal semua ni memang tiada. Oke. Alhamdulillah. Dan satu lagi aku tengok cara ustaz ni kan, dia asingkan tempat mandi di antara amrod Oke. yang lelaki-lelaki yang muda ni dengan golongan-golongan yang dewasa ni macam aku kan. Senior lah, senior. Golongan-golongan yang dewasa ni dorang akan asing 15 tahun ke bawah, dorang akan mandi tempat yang lain lagi. Khusus lah, tempat khusus. Maksudnya ada 2 kolam. Oh. Jadi mana-mana madrasah pun, di mana-mana tempat, kalau boleh tolong asingkan. Cari mana-mana dana ataupun cari mana-mana alternatif lah untuk asingkan pelajar besar dengan pelajar kecil. Benda ni mesti kita ambil berat sebenarnya. Oke. Sebenarnya aku mau sentuh sedikit kan. Macam ada kita bincang sebelum podcast ni tadi pun Ustaz. Kita ada bercerita tentang komen-komen orang di Facebook kan yang ibu bapa ada ketakutan lah, sedikit ketakutan untuk ada yang merancang untuk hantar anak mereka nih ke madrasah untuk dijadikan seorang hafiz. Tapi bila terjadi case begini menimbulkan ketakutan di kalangan ibu bapa. Mungkin sedikit lah teguran ataupun peringatan pesanan eh, pada ibu bapa di luar sana. Institusi tidak pernah salah, yang salah adalah individu. Dan yang paling penting adalah kita persiapkan anak-anak dengan ilmu mandiri semua macam yang saya cakap tadi. Dan rasanya di sekolah-sekolah harian biasa pun ada case begini kan, di asrama, sama ada sekolah berasrama penuh kan, mana-mana institusi pun pasti akan ada terjadi benda begini. Hatta di university sekalipun ada case di mana seorang perempuan nih Ustaz, pelajar universiti lah di salah sebuah IPTA kalau tidak silap, di mana dia ni telah dibunuh oleh boyfriend dia sendiri. Bila mana dia orang pergi keluar untuk mungkin lepak ke, dating ataupun something, dan dilaporkan oleh kawannya bahwa kawan perempuan tu arwah tu dia tidak balik ke asrama, tidak balik ke tempat dia orang tinggal lah. Mungkin setelah berapa hari Setelah berapa hari baru perasan, buat report polis, dan yang menyedihkan pelajar tersebut dijumpai dalam keadaan yang ialah menyedihkan dan sudah tidak bernyawa, dan dikatakan dibunuh oleh boyfriend dia sendirilah. Dan tahun ini kita ada case di mana seorang budak perempuan dihamilkan oleh seorang lelaki, budak sekolah je kalau tidak silap kan. Dan lepas tu bila ditahu dia punya yang perempuan tu hamil oleh si boyfriend, si lelaki, dan si lelaki memilih untuk mencabut nyawa perempuan tu. Jadi sebenarnya sama ada di luar ataupun di dalam madrasah sendiri kan, tetap ada bahaya terhadap anak-anak, tidak kira anak lelaki atau anak perempuan kan. Dia yang paling tak tahulah mau cakap macam mana kan. Kita semua memang tak mau ada benda-benda yang buruk terjadi, lagi-lagi pada anak kita sendiri kan, pada keluarga sendiri. Jadi rasanya yalah tak boleh salahkan institusi, sebab masih banyak lagi madrasah, tahfiz, pondok yang selamat untuk kita hantar anak-anak kan. Sebab yalah macam kata tadi kan, hafiz ni bila dia keluar daripada madrasah, mudir-mudir yang ustaz-ustaz mengajar ni, kita pandang dia dengan pandangan yang mulia. Sehingga kan boleh katakanlah kan, hafiz ustaz-ustaz bukan malaikat. Mereka bukan malaikat. Mereka juga manusia macam saya. Sebab itulah gelaran ustaz ni sensitif sekarang. Ustaz tu sensitif kan, macam adalah kita tengok kan yang baru-baru ni yang tiba-tiba ustaz ni keluar dari mana dapat nama ustaz, status ustaz, apa semua segala bagai kan. Maksud dapatlah banyak gelaran ustaz scammer lah, Ustaz segera, ustaz instant lah. Okey, seterusnya Ustaz, macam mana pula untuk kita memastikan bahawa setiap institusi ataupun institusi pengajian madrasah, pondok, tahfiz ni selamat untuk ibu bapa hantar. Kalau aku ada cadangan sedikit, mungkin di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri, tubuhkan jawatan kuasa mungkin untuk perhatikan ataupun untuk orang kata monitor
monitor madrasah Mahat ni semua agar satu mungkin fasiliti yang lebih selesa, terusnya apa nih orang kata, ruang belajar yang selamat. Macam mana Ustaz? Ada apa-apa cadangan Kalau daripada Ustaz? pasal melibatkan dengan kerajaan ni bagus juga, tapi sebenarnya ndak perlu pun. Okey, Sebab kalau tengok daripada madrasah kami pun, memang kami ni bergerak sendirilah, independence, independen. Dia tidak berharap pada mana-mana datuk. dana ataupun bantuan. Ah, jadi tapi dia sebenarnya daripada tertib tu sendiri. Oh, Dan cara ustaz-ustaz mengendalikan kes begini ni kan, aku tengok madrasah kami ni dah sistematik lah. Daripada yang masa kita bincang tadi pasal tempat mandi dia asing. ya betul. Lepas tu dalam tempat tidur. Ni lagi sensitif sebenarnya. Satu orang lelaki ni dia tidak boleh tidur tau satu selimut dengan kawan dia. Wih, betul. Walaupun macam aku sama kawan long, tak ada perasaan pun. Tapi kita pun tak boleh share selimut. Betul. Memang tak boleh. Hatta kita ada batas aurat juga antara lelaki sama lelaki kan. Betul. Jadi lagi-lagi macam pelajar kecil dengan pelajar besar ni memang lagi-lagi lah tak boleh dorang tidur ni satu selimut ataupun satu tempat yang dekat lah. Okey, Jadi macam madrasah kami ni dia ada asrama bawah, ada asrama atas. okey, Asrama bawah untuk 15 tahun dan ke bawah. okey. Kalau dia lebih 15 tahun pun tapi masih amrod lagi, masih bersih lagi, Okey. dia akan kekal di bawah lah. Dia akan duduk bawah sekali. Akan kekal di Okey. bawah. Dan asrama atas untuk 15 tahun ke atas. Dan kalau dah dia ni berumur 15 tahun ke bawah tapi untuk dia ni pun matang sudah. Okey, Dan orang tengok dia ni pun tidak menyebabkan asbab fitnah lah. okey. Dia akan naik atas lah. Oh, Contoh dia ni mungkin, yalah, orang baik sekarang tak good looking. okey, okey. Ataupun dia punya sifat tu dia memang matang sudah. Oh, faham. Jadi satu lagi kan, pasal cara pencegahan juga ni. Satu orang pelajar ni dia mesti sedar lah. Dia mesti sedar diri. Dia Okey. mesti sedar yang dia ni amrod. Kadang-kadang dia ni tak sedar tau. Macam contoh kan kita ambil macam mana ya, blind spot lah, blind spot. Okey, 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 blind spot. Mike Tyson, dia ada coach. Dia boleh saya ada kasih kalah coachnya tu. Tak ada Okey. masalah. Dia punya tumbukan tu, Padu. macam satu jab boleh KO. Boleh KO. Betul. Tapi Mike Tyson perlu dia punya coach. Sebab coach dia nampak benda yang Mike Tyson tak nampak. Blind spot dia, Okey, kelemahan dia, titik lemah dia. okey. Jadi macam tu juga kita ni kan. Sebenarnya kita ni tak perasan tau kelemahan-kelemahan kita. Orang lain akan perasan Orang lain akan nampak apa kekurangan diri kita. kekurangan diri kita. Mungkin dan amrod ni pun sebenarnya satu benda ujian lah. Ujian untuk pelajar-pelajar yang dianugerahkan oleh Allah dengan kelebihan wajah dia, mungkin dengan suara dia, dengan bentuk badan dia. Jadi dia mesti sedar lah. Kalau ada mana-mana pelajar yang ingin jadikan angkat ataupun tiba-tiba melawak dengan dia ataupun tiba-tiba belanja makan kan. Ya, Benda betul. ni memang benda ni first begitu. Waktu Sayyidina Anas beritahu tadi kan, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beritahu, benda tu nampak halus. Tapi sebenarnya benda tu berat. Jadi kita mesti ambil pencegahan awal. Amrod tu dia kena bertindak tegas lah dengan benda. Aku pun ada satu orang kawan ni, Amrod. dia satu umur. Oh, Aku pun bila tengok dia, dia muda lagi ni. Tapi bila tanya umurku 20, masa tu dia umur 21. oh, Tapi muka dia bersih dari Medan. Indonesia. Dari Medan. Memang orang-orang Indo ni memang terbukti lah. Memang orang ni ganteng. Okey, Kalau cewek-ceweknya cantik. cantik. Jadi kawan gue ni, dia ni aku respect dia satu benda. Bila ada orang terima rapat dengan dia kan, di madrasah tu ada orang mau rapat dengan dia, dia akan terus terang. Dia kata, kau mau rapat sama aku kah? Dia kata, kau mau rapat sama kah? Jangan. Kata, aku tak layan orang-orang begini. Dia kata. Disebabkan perbuatannya, orang tak kacau dia. Oh, dia bertegas lah. Dia tegas dan dia faham. Aku rasa mungkin didikan ibu bapa dia ni, ataupun didikan ustaz dia dari madrasah sebelumnya tu kan. Betul. Tapi ada orang ni dia layan long. Ini sebenarnya ujian lah. Mungkin dia rasa berprivilege. Mungkin dia rasa dibelanja, dia rasa disayangi. Memanglah manusia ni dia suka disayangi kan. Kau ndak tahu kau tu dipancing sudah macam ikan. Kan? Jadi dia mesti sedar lah. Dan ibu bapa pun mesti main peranan. Dia jangan sekadar hantar anak dia ke madrasah ni seolah-olah melepaskan batuk di tangga. Okey. Lepas begitu saja habis cerita. Okey, biarlah ustaz semua malaikat boleh jaga. Last. Tadi berhenti yang tadi ibu bapa Ustaz touch pasal ibu bapa tadi. Pasal ibu bapa harus bersedialah memperingati anak-anak mereka kan. Pasal yalah mungkin ibu bapa ni lagi kenal anak.
kan. Dia orang lagi tahu anak dia orang ni amrod ke, ajrod ke, dan mungkin, pendidikan daripada rumah tu yang penting sebelum hantar anak-anak ni ke madrasah ataupun ke asrama. Sebab pendidikan dari rumah ni lah yang membentuk anak-anak tu di luar sebenarnya. Di mana ibu bapa ni kena main peranan. Anak tu jangan terlalu dimanjakan. Mungkin di usia mungkin 8 tahun, 9 tahun, masuk ke 10 tahun tu, 8, 9, 10 tahun ni, kita boleh sudahlah ajar mereka untuk mungkin cuci piring sendiri kan, cuci pakaian sendiri, cuci kasut di hujung minggu. Dan yang paling penting untuk ajar dorang ni untuk jaga ikhtilat. Ya Di kalangan betul, pelajar perempuan lelaki sekarang ni ramai budak-budak sekolah rendah sekarang ni, ya Allah. Kalau kita tengok pun, wih, serius lah. darjah rendah ada couple. Ah, tengok orang punya chat macam orang matang. Wih, aku waktu sekolah rendah aku main guli, aku main layang-layang, Kan, main PS2, ndak tahu lagi apa tu cinta sebenarnya. zaman literally zaman telah berubah dan ujian pun lagi dahsyat ya akhir-akhir zaman kan. Jadi pada ibu bapa dekat luar sana yang masih yang orang kata meletak niat untuk hantar anak-anak ke madrasah kan, macam Ustaz maklumkan tadi. Teruskan, teruskan, Teruskan insyaallah. kan Ustaz? Sebelum hantar tu banyak minta pada Allah, istikharah. Teruskan. Sebenarnya Allah akan tanya tu nanti di akhirat, apa yang kita anak-anak kita ni, adakah kita ajar orang ni baca Quran? Allah Betul. akan tanya di akhirat nanti. Jadi alasan kita kalaulah melibatkan dengan kekurangan para asatiza ataupun kekurangan dalam madrasah itu sendiri, memang tidak boleh dielakkan. Memang madrasah ni ada kekurangan, itu memang tidak boleh dielakkan. Semua institusi ada kurang. Ada kekurangan. Sekolah, universiti, sentiasa akan ada terjadi yalah benda-benda yang tak diingini kan dekat tempat-tempat Tapi ni. benda ni sebenarnya kekurangan-kekurangan ni sebenarnya tidak mencukupkan dalil kita di hadapan mahkamah Allah nanti beritahu, ya Allah, aku nak mau anakku jadi hafiz sebab begini ustaznya. Sebenarnya dalil ni tak cukup. Dalil tak cukup. Jadi sebelum pilih madrasah ni kan, kita banyak-banyakkan surat istikharah. Lepas tu tanyalah pendapat-pendapat alim ulama, tanya pendapat ustaz-ustaz yang kenal pasal madrasah-madrasah yang terbaik kan. Kalau macam aku boleh sarankan di Pulau Pinang, insya-Allah madrasah yang terbaik setakat ni Madrasah Miftahul Irfan, Balik Pulau. Tempat Ustaz InsyaAllah. dulu kan, tempat kau dulu belajar kancing. Ya. Tempat Ah. yang insya-Allah Allah pelihara. Dan para asatidzah dia pun memang jenis pantau pelajar. Oh, Tertib dia pun insya-Allah. ada pelajar perempuan di sana? Pelajar perempuan ada. Tiada, lelaki semua. Laki. Itulah kan kalau kalau kita mau hantar anak pun ke madrasah untuk belajar, kita ini kesilapan masyarakat lah, sedikit lah Ustaz, tentu sedikit. Stigma masyarakat di mana yalah madrasah ni dijadikan gateway untuk anak-anak yang bermasalah kan. Dijadikan tempat, sebelum anak tu jadi lagi orang kata yalah kita faham ada anak-anak di luar ni, remaja belia-belia di luar ni yang sedikit sedikit liar, yang mungkin sedikit nakal, sehingga kan mungkin ibu bapa sendiri pun buntu. Jadi langkah terakhir, jalan terakhir yang diambil adalah dengan menghantar anak-anak ni ke madrasah. Dengan harapan boleh membawa perubahan ataupun mengubah akhlak, insyaallah boleh. Tapi bila anak tu sendiri tidak ikhlas ataupun tidak bersedia untuk belajar, dia memberi kesan Pak Ustaz secara tidak Betul. langsung lah kan. Dia Dia anak memberi tu dia kesan. akan memberontak tu. Dan cara dia memberontak dia akan buat masalah lah dalam madrasah. Adakah adakah disebabkan mungkinlah segelintir lah anak-anak yang bermasalah ni, ada yang berjaya, ada yang alhamdulillah dapat tarbiyah setelah masuk ke dalam madrasah. Tapi tidak kurang juga ada juga kes-kes terpencil di mana yang lari daripada madrasah kan. Yang mungkin sehingga kan ada terjadi kes-kes yang tidak diingini macam yalah mungkin kes kecurian ataupun hatta liwat mungkin pun ada mungkin disebabkan oleh pelajar-pelajar yang bermasalah. Ini kan kita pun tidak tahu kan. Ah, tapi yang kes kali ini yang kita sentuh ni melibatkan ustaz lah kan. Dapat. Yang kita mau sentuh ni, kita mesti perbetulkanlah balik kita punya pemikiran, Betul. kita punya mindset. Jangan disebabkan case yang begini, kita pun beritahu, takutlah mau hantar anak pergi tahfiz. Sebenarnya kan, tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa yang dimuliakan, banyak sebenarnya madrasah yang terbaik, madrasah yang sistematik, yang dipantau oleh para asatidzah dia. Jadi, terpulang daripada kita saja mau cari atau tidak mau cari. Betul? Jadi kalau macam kita label, tak maulah sudah aku hantar anak pergi madrasah. Satu madrasah disebabkan satu madrasah yang buat begitu. Ini sebenarnya tidak betul. Macam juga kalau kita Islam,
di kalangan penganut agama Islam pun ramai yang sebenarnya yang fasik, ada Betul, yang tidak sembahyang. betul. Jangan disebabkan kita tengok satu orang tuh, dia pun tidak sembahyang, ini ke Islam. Terus kita labelkan Islam, sedangkan itu kesalahan individu. Betul. Jadi kalau kita mau tengok satu institute, kita mau tengok salah tuh, jangan kita tengok orang dia, kita tengok sistem dalam benda tu macam Islam. Okey, apa sistem dalam Islam? Kita tengok hukum dia, apa yang sepatutnya kita amalkan. Betul. Okey, tengok madrasah. Kita tengok, ustaz ni begini. Dan kita terus labelkan semua madrasah. Kita tengok sistem dalam madrasah tu. Kenapa dia jadi begitu? Okey, mungkin tak sesuai. Pindahlah madrasah lain. Banyak lagi madrasah lain yang lebih sistematik sebenarnya. Jadi, ibu bapa yang dimuliakan, tolonglah. Merayu sangat-sangat ni. Di zaman kita sekarang ni, yalah kita pun tak lama lagi kan. Zaman-zaman akhir sudah kita tidak. Kalau kita tengok sekarang, orang yang belajar PhD ramai, yang belajar master ramai, yang pergi ke university, Belajar overseas. belajar overseas memang ramai. Jadi apalah salahnya kita hantarlah anak kita berapa orang, ataupun seorang cukuplah. Satu orang kita wakilkan untuk jadi kebanggaan kita di akhirat. Anak kita ramai sudah menjadi kebanggaan di dunia. Wih, anakku sekarang alhamdulillah belajar PhD. Wih, anakku sekarang alhamdulillah dia sekarang belajar di UK, di Cambridge, di Oxford, Harvard. Macam-macam lah. Okey Ustaz, apa fadilat lah antar anak ada seorang hafiz dalam keluarga? Banyaklah. Memang yang kita sedia maklum, satu orang hafiz dia boleh tarik ahli keluarga dia, 10 ahli keluarga dia yang wajib masuk dalam neraka. Okey. Tapi bukan yang orang kafir tidak wajib lah. Okey. Tapi mungkin di kalangan ahli keluarga dia mungkin ada yang tidak sembahyang, mungkin ada yang tidak, mungkin ada yang banyak melanggar perintah Allah, banyak melakukan maksiat. Orang macam ginilah yang dia boleh bagi syafaat, boleh direct masuk syurga. Dan satu orang hafiz, ibu bapa dia akan dipakaikan dengan mahkota kemuliaan di akhirat. Subhanallah. Yang cahaya mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari. Bayangkan Subhanallah. matahari yang berjuta-juta kilometer daripada bumi ni pun kita tengok, terangnya kita tu lama-lama. Sakit mata. Sakit mata sudah. Ini kan lagi matahari tu. Begitulah lebih terang daripada matahari akan dipakaikan mahkota di atas kepala ibu dan ayah seorang hafiz. Banyak kelebihan sebenarnya. Jadi kalau kita jadikan perkara yang remeh-temeh begini kan sebagai alasan kita tidak mau hantar anak kita ke madrasah, banyak rugi kita. Betul. Banyak pula kelebihannya rupanya. Banyak rugi. Jadi banyak sebenarnya madrasah. Tinggal ibu bapa yang boleh pilih, insya-Allah. Banyakkan surah Istiqarah, tanya pendapat alim ulama, Allah akan bagi, insya-Allah. Okey Ustaz. Baik. Jadi sebenarnya untuk podcast pada hari ini kita cuba be neutral lah. Dan pada mangsa dan pada sesiapa yang pernah menjadi mangsa sekalipun dan mungkin dia tidak berani untuk tampil ke hadapan untuk report ataupun laporkan kepada pihak berwajib ataupun beritahu keluarga sendiri yang dia teraniaya, kami haraplah, kami daripada lutut eks lutut, lutut bertemu lutut, mengharapkan agar ada keadilan buat mereka di luar sana. Insya-Allah. Semoga dapat keadilan yang setimpal lah. Betul. Benda salah tetap salah. Salah tetap salah. Walaupun dilakukan oleh ustaz, walaupun dia dilakukan oleh keturunan Nabi sekalipun, dia berdarah Quraisy sekalipun, bila dia salah tetap salah. Salah tetap salah. Dan semoga ada keadilan lah buat adik kita yang menjadi mangsa. Dan diharap kejadian tersebut tidak menjadi asbab sebagai trauma untuk ibu bapa hantar anak-anak mereka ke madrasah. Sebab ialah dalam banyak-banyak kekurangan tu masih banyak lagi kelebihan kan. Betul adik tu jadi mangsa, kesian. Kami di sini sangat kesian. Tapi lagi merisaukan bila mana ibu bapa ataupun masyarakat mula hilang kepercayaan terhadap institusi madrasah, mahat tahfiz dan sistem pondok kita lah di Malaysia. Itu menjadi satu kerisauan di mana kita mungkin satu hari nanti akan kehilangan para hafiz. Itu yang kita takut. Kita takut. Okey, jadi baiklah untuk episod podcast kali ini cukuplah sampai di sini. Dan peringatan buat semua, ingat, hafiz bukan malaikat. Mereka juga manusia kan Ustaz? Betul gak Ustaz? Bukan ustaz. Betul gak sih? Sorry. Betul kan Cin? Hafiz bukan malaikat kan? Para penghafaz Al-Quran ni bukan malaikat. Semua orang melakukan dosa. Cuma bezanya ialah ada mereka yang Allah pelihara aib mereka. Ada yang Allah zahirkan, ada yang Allah pelihara, masih pelihara. Jadi kepada yang bercakap ni pun sebenarnya banyak keaiban. Betul. Saya banyak dosa. Banyak dosa. Sangat banyak dosa. Cuma dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah masih pelihara aib saya dan
yang mendengar ni pun Allah masih pelihara aib Ya. kita. Jadi kita doakanlah kepada ustaz tu juga, kita janganlah salahkan dia. Dia pun manusia. Kita pun pernah melakukan kesalahan, cuma Allah tidak zahirkan. Bezanya ustaz ni Allah zahirkan. Jadi kita ambil iktibar, kita anggap benda ni sebagai positif, sebagai untuk kita lagi berjaga-jaga, kita ambil yang hikmah dia, dan kita janganlah kecam ustaz tu. Ustaz tu pun ada keluarga dia, Betul. ada ibu bapa dia. Kita doakan ustaz tu menjadi ustaz yang terbaik, dapat menjaga halal dan haram, dapat menjaga nafsu dia. InsyaAllah boleh jadi ustaz tu akan mati. Okey. Ustaz, sebelum kita akhiri dan kita punya podcast. Mau habis sudah ni Bun. Dari tadi lagi cap mau habis. Tapi untuk ibu bapa di luar sana sekali lagi saya ingin highlight, kalau ada niat untuk antar anak ke madrasah itu teruskan. Jadi seorang hafiz betul banyak fadilat, banyak manfaatnya. Banyak yang dia boleh bagi kepada keluarga, dan daripada menjadi seorang yang melihara Al-Qur'an lah. Dan jadi ibu bapa yang memang ada niat, betul-betul niat menghantar anak ke madrasah, jadikan apa yang kejadian ini sebagai iktibar untuk kita semua, supaya kita boleh cari tempat yang terbaik lah untuk anak-anak kita. Dan untuk masyarakat di luar sana, janganlah terlalu bila ada isu-isu ini sedikit saya sentuh Ustaz. Masalah media sosial ini, kita terlalu bebas untuk komen. Ingat, bila kita komen suatu benda, suatu perkara itu secara berlebihan, takut Allah Subhanahu wa taala zahirkan perkara itu terhadap diri kita lah ya. Ujian Kepada keyboard warrior sana yang suka menaip yang bukan-bukan, komen yang bukan-bukan pasal kehidupan orang, ingatlah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, satu masa nanti Allah akan tutupkan mulut-mulut kalian. Allah akan tutupkan mulut kita semua ni. Allah akan patri, nak boleh buka sudah. Yang akan berbicara adalah tangan dan kaki kita. Segala kulit-kulit kita akan berbicara depan Allah. Jadi tangan kita yang pernah menaip, komen yang bukan-bukan, keaiban mana-mana orang, kita cakap buruk pasal orang, tangan ni akan berbicara depan Allah. Ya Allah, satu masa dahulu di dunia, si fulan ni menggunakan tangan yang kau beri dia ni secara percuma, nikmat yang tangan engkau bagi ni, dia gunakan dengan jalan yang salah, jalan dosa. Betul. Ingat ya, kalau komen, pastikan komen yang positif. berjaga-jagalah. Video ni pun pastikan yang positif, okey? Kami tidak support, kami tidak membela ustaz. Kami cuma mengkritik terhadap satu masyarakat, macam mana masyarakat memandang kes ni, dan seterusnya macam mana realiti kehidupan di madrasah itu sendiri sebenarnya. Dan kalau ada pun juga madrasah ni yang strict kan ustaz, yang dia mau belajar yang kalau daripada UPSR dia mau yang cemerlang, kalau yang habis PT3 dia mau PT3-nya cemerlang. Malah untuk masuk ke madrasah ni pun ada ujian-ujian yang perlu dilalui dulu kan sebelum diterima sebagai pelajar. Dan ialah semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini membagi faedah untuk semua. Dan sekali lagi mau cakap untuk adik yang jadi mangsa tu, semoga ada keadilan untuk anda. Dan Ada ibu mangsa pun, insyaAllah bertahan. Semoga Allah terima pengorbanan ibu, dan semoga Allah balas ibu dengan ujian ni dengan balasan yang setimpalnya dengan syurga. betul, aku dengar yang mamanya ni pun, ibu kepada pelajar ni single mom. Dan betapa hebat ujiannya, moga-moga Allah mengangkat darjah ibu ini. Bukan setakat angkat darjat ibu ni, tapi angkat darjat juga keluarganya sekali dengan ujian yang telah diberikan. InsyaAllah. Jadi kita tutup kita punya podcast malam ni dengan kita jumpa lagi di hari yang lain, hari akan datang. Kalau kamu ada sesiapa yang mau duduk sekali dalam podcast ni, sangat dijemput. Terdapat Bir.